Hi guys, it's me Syafinas. Terima kasih sebab dah klik video ni. Welcome back to Pukul 3 Pagi. Dalam video ni, kita akan bercerita tentang kes pembunuhan bersiri yang pernah menggerunkan Korea Selatan sekitar tahun 2003 dan 2004 dulu. Pembunuh yang diberi gelaran The Raincoat Killer ni telah membunuh sekurang-kurangnya 20 orang dalam tempoh kurang daripada 2 tahun. Motif The Raincoat Killer ni cuma sebab dia bencikan orang kaya dan wanita. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk like video ni dan subscribe ke channel Pukul 3 Pagi untuk membantu channel ni berkembang. Let's get into today's story. Yoo Young-chul dilahirkan pada tahun 1970 dan semasa di zaman kanak-kanaknya, Young-chul ni kurang bernasib baik. Young-chul membesar dalam keluarga yang serba miskin dan kekurangan. Yang lebih teruk lagi, ayah Young-chul ni merupakan seorang kaki botol dan kaki judi yang selalu memukul ibu Young-chul. Mak dan ayah Young-chul bercerai semasa Young-chul masih berusia 7 tahun. Lepas ayahnya berkahwin sekali lagi, Young-chul terus melarikan diri ke Seoul sebab dia tak tahan selalu didera oleh mak tiri dia. Di Seoul, Young-chul tinggal bersama ibunya dan dia meneruskan persekolahan. Di sekolah pula, Young-chul ni merupakan seorang pelajar yang rajin dan dia seorang yang bijak selain mempunyai bakat dalam melukis. Tapi Young-chul ni selalu dibuli oleh pelajar-pelajar lain sebab kemiskinan dia. Kaki buli kan, dia orang ejek sebab rumah dia buruk lah, dia orang cakap baju dia lusuh lah, kasut dia buruk lah, bekal makanan dia murah lah. Mungkin sebab episod buli yang berlaku masa dia dekat sekolah ni lah punca kenapa wujudnya perasaan benci dalam hati Young-chul pada orang kaya. Young-chul pernah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah seni kerana bakat melukisnya yang cemerlang. Tetapi dia terpaksa menolak tawaran tu disebabkan kesempitan hidup. Hidup Young-chul memang setakat ni penuh dengan dugaan je. Jadi bila dia mula meningkat dewasa, perwatakan dia mula berubah. Dari seorang pelajar yang pandai tapi selalu dibuli, Young-chul sekarang ni dah jadi pelajar yang bermasalah dan seorang pembuli. Young-chul ni jadi panjang tangan, dia suka mencuri. Dia nak semua benda yang orang lain ada. Setelah meningkat dewasa, pada tahun 1993, Young-chul telah berkahwin dengan kekasihnya pada usia 23 tahun. Dari perkahwinan mereka ni, Young-chul mendapat seorang anak lelaki. Walaupun Young-chul dah berkahwin dan dah ada anak, tapi perangai dia masih juga tak berubah. Young-chul bukan saja dah jadi pencuri sepenuh masa, tapi lagi teruk lagi, sekarang dia dah berani merogol. Asyik buat jahat je kan. Jadi tak lama lepas tu, Young-chul telah ditangkap oleh polis dan dipenjarakan selama 2 tahun. Isteri Young-chul mestilah dah tak tahan dengan dia. Yelah, siapa nak suami dah lah kuat mencuri, lepas tu lagi teruk lagi dia seorang perogol. Jadi semasa Young-chul berada di dalam penjara, isterinya telah menuntut cerai dan hak penjagaan telah diberikan kepada si isteri. Disebabkan ni, Young-chul berdendam dengan bekas isteri dia dan dia bertekad untuk membalas dendam. Dia menyimpan azam lepas dia keluar penjara nanti, dia nak cari isteri dia dan dia akan bunuh isteri dan anak dia yang masih kecil tu. Berbekalkan dengan dendam ni lah, lepas Young-chul keluar saja dari penjara, dia terus cari bekas isteri dia. Bila dia dah jumpa tempat tinggal ex dia tu, satu hari dia menjadi nak masuk ke dalam rumah tu dengan diam-diam. Mula-mula Young-chul nak bunuh anak lelaki dia yang baru berusia 4 tahun pada masa tu. Tapi bila dia tengok muka anak lelaki dia yang tengah tidur masa tu, dia jadi tak sampai hati. Timbullah sikit naluri kebapaan dalam jiwa dia. Okey, dah tak jadi bunuh anak lelaki dia, Young-chul masih lagi nak teruskan plan untuk bunuh ex dia. Dia pun sorok lagi diam-diam dan perhatikan ex dia sambil tunggu peluang. Masa ni lah Young-chul tengok isteri dia makan malam sikit sangat. Dia cuma makan kepingan rumpai laut je. Tahulah Young-chul yang ibu kepada anak dia orang ni, bekas isteri dia ni, bersusah payah berjimat cermat, ikat perut demi nak besarkan anak dia orang tu. Sekali lagi Young-chul jadi lembut hati dan dia batalkan niat untuk bunuh ex dia. Lepas tu Young-chul ni pun dengan skill pencuri profesional dia tu keluarlah daripada rumah tu secara senyap-senyap tanpa disedari oleh bekas isteri dia. Tapi Young-chul ni hati dia masih lagi penuh dengan dendam. Dia masih penuh dengan perasaan marah dengan kegagalan demi kegagalan dalam hidup dia. Dia bukan nak cermin diri sendiri dan fikir kat mana salah dia.
Tak, dia tetap nak pindahkan kesalahan tu atas orang lain. Masa ni dia mula rasa tak puas hati dengan orang-orang yang hidup mereka lebih baik daripada dia, iaitu orang kaya. Tambah pula masa tu, ekonomi dekat Korea tengah merudum disebabkan oleh krisis IMF. Bila berlaku kemerosotan ekonomi macam ni, yang paling terkesan mestilah orang golongan bawahan. Macam dia, macam bekas isteri dia. Orang biasa pun susah nak dapat kerja, ini kan pula bekas banduan macam Yung Chul. Unfortunately, this is where the story takes a darker turn. Mula-mula, Yung Chul menjadikan haiwan peliharaan orang lain sebagai target praktis dia sebelum dia beralih arah ke sasaran manusia. Mangsa pertama yang menjadi korban di tangan Yung Chul ialah seorang profesor yang telah bersara berusia 73 tahun yang tinggal di Shinsadong. Shinsadong ialah satu kawasan kediaman mewah di Seoul sampai sekarang. Yung Chul menikam leher Lee Deok-soo dan ia disaksikan oleh isteri sang profesor yang bernama Lee Yun-ok. Lee Yun-ok yang ketakutan cuba menawarkan wang tunai kepada Yung Chul yang disimpan dalam rumah tu. Tapi Yung Chul bagi tahu dekat isteri profesor tu dengan marahnya yang dia tak nak duit dia orang. Kemudian, pasangan suami isteri tu telah dihentak dengan sebilah tukul seberat 4 kilogram. Polis yang menyiasat kes pembunuhan di rumah profesor ni pada mulanya menyangka ini adalah kes rompak dan bunuh yang biasa. Tapi bila didapati barang-barang berharga kat dalam rumah tu tak ada yang hilang, siasatan menjadi semakin rumit. Yung Chul ni pula buat kerja memang teliti. Dia tak tinggalkan apa-apa bukti pun. Tak lama selepas tu, kecoh pula pasal mangsa kedua, iaitu Kang Yun-sun, seorang warga emas yang berusia 85 tahun. Turut menjadi mangsa ialah cucu dan menantu pada warga emas tu yang berada dekat rumah pada masa tu. Sama macam kes pertama, ketiga-tiga mangsa kali ni telah dihentak dengan tukul sampai kepala mereka hancur. Seminggu saja lepas tu, sekali lagi Yung Chul telah memecah masuk ke dalam rumah seorang warga tua, seorang wanita berusia 60 tahun di Gangnam. Sekali lagi, mangsa telah diserang dengan senjata dan kaedah yang sama. Cuma kali ni, mangsa berjaya dikejarkan ke hospital oleh anak lelakinya, tapi malangnya dia tak berjaya diselamatkan. Mangsa seterusnya, Yung Chul bukan saja membunuh, tapi dia juga membakar rumah mangsa dia dalam cubaan dia untuk menghapuskan bukti. Dan dalam kes keempat ni lah, ada rakaman CCTV yang menunjukkan Yung Chul dari belakang. Dan disebabkan imej dari CCTV tu disebarkan oleh pihak media secara meluas, Yung Chul pun decide untuk hentikan sekejap aktiviti membunuh dia. Dalam tempoh bertenang ni lah, Yung Chul telah berkenalan dengan seorang perempuan yang hanya dikenali dengan nama Kim yang bekerja sebagai seorang escort. Kim dan Yung Chul tinggal bersama di sebuah hotel selama lebih kurang 2 bulan. Tapi tak lama lepas tu, somehow Kim ni dapat tahu siapa sebenarnya Yung Chul ni dan semua kegiatan jenayah dia sebelum ni. Yung Chul hampir nak bunuh Kim lepas Kim cakap yang dia dah tak nak ada apa-apa hubungan dengan Yung Chul. Kim dikurung selama hampir 2 hari. Tapi last-last, Yung Chul tak jadi bunuh Kim sebab dia tahu nanti akan ada banyak bukti-bukti yang menuding ke arah dia. Yelah, dia orang kan dah 2 bulan duduk sama-sama. Of course lah, ada banyak bukti macam mesej, panggilan telefon between the two of them kan. Jadi disebabkan tu, dia decide untuk lepaskan Kim. Lepas break up ni lah, Yung Chul sambung balik aktiviti pembunuhan berantai dia, tapi yang menjadi target dia kali ni ialah golongan wanita yang bekerja sebagai escort. Bermula dari 5 Februari sampai 13 Julai 2004, Yung Chul telah membunuh sekurang-kurangnya 11 orang wanita. Modus operandi dia lebih kurang je. Kebiasaannya dia akan menelefon rumah-rumah urut yang ada menawarkan khidmat escort, dan bila perempuan-perempuan ni sampai ke rumah dia, mereka akan dibunuh dengan tukul yang dia selalu guna. Kemudian mayat-mayat mangsa ni akan dikerat-kerat, dibungkus dalam plastik dan ditanam berdekatan Tok Kong Bong Won. Disebabkan semakin hari semakin banyak akak-akak escort ni hilang tanpa jejak, pemilik rumah escort dekat kawasan tu mestilah mula curiga sebab wanita-wanita ni hilang lepas mereka dilanggan oleh seseorang yang menggunakan nombor telefon yang sama, iaitu Yung Chul lah. Mereka pun berpakat untuk memerangkap Yung Chul. Dan dengan kerjasama polis, akhirnya Yung Chul berjaya diberkas pada 15 Julai 2004. Lepas Yung Chul ni ditangkap oleh polis, dia tak banyak pusing cerita. Dia terus mengaku je semua kesalahan jenayah dia. Dia cerita dari A sampai Z.
Yung Chul juga mengaku yang dia pernah makan organ dari beberapa orang mangsa dia tu. Tapi pengakuan dia makan organ ni tak ada bukti. Yung Chul dijatuhkan hukuman mati atas kesalahan meragut sekurang-kurangnya 20 nyawa. Walaupun dia dijatuhkan hukuman mati, tapi dia masih hidup lagi sampai hari ni. Dia masih lagi menunggu hukuman dalam penjara. Yung Chul juga pernah memohon maaf pada keluarga mangsa dari dalam penjara. Senang je minta maaf. Yung Chul ni, dia duduk dalam penjara pun, dia bukan duduk diam-diam. Ada je benda jahat dia buat tau. Dia seluduk barang-barang terlarang lah, dia bergaduh lah. Yung Chul ni, dia seorang yang sombong dan dia rasa dia paling pandai. Dia memang takkan insaf. Okay guys, habis dah cerita pasal The Raincoat Killer ni. Kalau tak silap aku ada a few movies dengan series kan yang dibuat based on this case. Bagi akulah, Yung Chul ni, dia bongkak sangat tau. Semua benda dia nak salahkan orang lain je. Dia tak ada salah apa pun. Konon-konon pasal orang sekeliling lah dia jadi macam tu. Dia macam ni lah Sampai bila dia nak salahkan nasib hidup dia dekat mak ayah dia, dekat mak tiri dia, dekat bekas bini dia. Yelah, siapa je nak membesar dalam keluarga serba kekurangan. Lepas tu mak ayah pula neglectful macam mak ayah Yung Chul tu kan. Tapi tu bukan alasan untuk menghalalkan pembunuhan. Apa yang dia buat tu, that's his choice. That's his fault. Macam masa dia kecil, dia mencuri, okey lah. Masa dia kecil lagi, dia bodoh lagi, boleh faham lagi. Tapi dia mula membunuh masa dia mencecah 30-an tau. Kalau umur dah sampai 30-an, you should at least know. You don't go around and kill people. No. Tapi itulah, some people they just don't have any redeeming quality. Okay guys, that's it for today's video. Aku harap korang suka dengan video kali ni. I hope that you learn something. Pada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah. Like video ni. Dan kalau cerita kali ni interesting untuk korang, maybe boleh share video aku dekat media sosial yang korang ada. And I will see you in my next video. Bye.